You are now listening to the number one podcast in Sabah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast. I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one to stop me. Praise be to Allah. Coming to you live from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Ya, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh M3N Tenaga Gaya dan Keyakinan. M3N dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari, membantu meningkatkan kualiti tidur dengan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. M3N ini RM85 sahaja sebotol. Untuk kesihatan anda ini sangat murah sebenarnya, guys. Sangat murah. Dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian dengan menggunakan kod Kinabalu. Ya. Semasa check out di website dan juga di WhatsApp. Ya, layari laman mereka di www.myluster.com.my untuk membeli sekarang. Dan juga ikuti mereka di FB ataupun di IG @m3n.kuasa dan order melalui WhatsApp 017-512-3401. Pangkis Kihoy. Listen up, it's time to get the word out. Kinabalu Podcast is what it's about. Hear the stories, hear the beats. Listen to the podcast, it's sure to please. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music, and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. It's the hottest podcast around. It's sure to make your feet move to the sound. It's the perfect way to pass the time. So turn it up and get in the groove and rhyme. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music, and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. The stories are inspiring and the music is great. It's sure to make you stay up late. So don't be shy, check it out. This podcast is sure to make you shine. Kinabalu Podcast is the one to hear. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Faizal. Ya, kami dari Kinabalu Podcast dan Abang Podcast in Sabah. Legit dah. Kenny selalu cakap legit lah. Legit tapi tiada Kenny. Semoga Kenny dapat menguruskan apa juga yang sedang dia atasi dan kita doakan untuk Kenny. Alright, Ken? InsyaAllah. Alright. Okay, Ken. Di mana juga anda berada, di mana juga kau dengar ni podcast macam mana pun, your spirit are with us. Betul. Dan hopefully kita akan continue macam mana juga caranya, secara bersahaja atau secara cool ke tidak, kita akan teruskan insyaAllah. We try as much as far as we can reach. Berbalik kepada cerita Ibit Liu. Aku terus baru masuk. Zal ini cerita. Aduh, ini cerita dia Zal. Inilah cerita dia. Cerita Mandy tu. Ya. Okey. Aduh, man, macam mana kamu? Kita pernah cover cerita Ibit Liu ni dulu. Sampai kita dan sekarang, tapi aku pun dah tahu lah, mungkin beef lah Caprice sama sama Ibit Liu. Aku tak tahu apa masalah dia orang. Kita pun dah tahu Caprice pun masih hold back juga, tapi dia bilang one day people will know. Dia bilang aku tak support dia ataupun aku tak support juga, bilang kita neutral lah di tengah-tengah. But bila dengar cerita si Mandy tu, aku macam betul kes yang Tenem, Mahkamah Tenem tu yang 13 pertuduhan tu. Dan betulkah yang video-video lu tu yang video gigit bibir tu. Lepas masa tu belum lagi viral betul AI tu kan. Ya, masa tu belum duduk. Macam gigit bibir bawah Zal. Aduh. Aku okey lah, kita tidak tapi kan nafikan kebaikan dia. Heran je lah. Caprice bukan alang-alang dia bongkar kan. Betul loh. Dia betul-betul dia macam tidak putus asa dia cari. Macam aku rasa ini kan kau ingat kes yang yang pergi Syria atau something like that lah. Macam mana maksud dia berdendam betul sampai dia sanggup cari dia kasih terbang di sini juga. Ibit Liu pun dia kasih terbang juga media dia tu di sini. Dan dia macam konon-konon dia jumpa di lakonan habis lah Bazal. Okay. Yang aku tahu dia jumpa tidur di gelandangan si Mandy. Padahal dia influencer, followers berapa tak tahu million sudah kali sekarang. 800 lebih kan last time yang dorang cakap lah, yang viral lah. Dan lepas tu kasih terbang, lepas tu dia pakai tudung, lepas tu insyaAllah apa semua tu. Dan bila aku dengar Caprice punya podcast tu, No Sticks tu, dia macam dia kena suruh berlakon-berlakon solat. Solat. Kita tak apa, cuba saja. Konten saja dia gitu kan. Ni orang dah nampak tutup pakai kotak, tisu lah. Apa sebenarnya berlaku ni? Wow. Kalau boleh lah, saya mau call lah Ibit Liu, tanya sendiri kan. Tengok muka dia macam mana kan, sambil mengutip dia punya senyuman. Sama tidak sama. Bibir. Cak. Aduh, hari tu apa nama grup di Telegram?
Masih ada enggak grup tu? Aku dah tahu Zal. Dah tahu sini kali ini kita lihat dia. Mungkin dia masih. Tapi kan dia menjatuhkan betul lah image, terutama image Islam lah kalau betul lah kan. Ya, kalau betul. Ya, kalau betul. Ini kita punya perspektif saja, kita punya pandangan lah. Kenapa ni semua melibatkan yang keagamaan, guru-guru agama ni? Mesti ada kes kan? PU semua ni. Yang terbaru PU siapa? PU apa tu? Itu lagi yang pukul tu kah? Iya. Kes pukul bini tu kah? Apa? Bukan itu. Ataupun dia ada bawa budak pelajar tu kan? Ya, kes tu juga. Aduh, kalau pelajar, dah tahulah. Yang sekarang ni saya mau tahu betul atau tidak ada kawan tu lah. Macam juga kes PM kita, kes liwat tu dulu. Ya itu. Kan kita mau tahu betul kan. Ya. Nah, itu pun sampai sekarang kita tidak tahu betul dia betul. Tapi itu lantak lah. Yang sekarang tu kes Ebit ni lah. Bagus kita dengar lagu Ebit GAD lah. Ebit betul lah ini kan. Mungkin itu salah satu habit dia lah kan. Habit dia. Ibit punya habit lah. Mungkin lah kan. Yang suka gigit bibir. Gitu. Sialah. Aku rasa tiada juga masalah lah apabila kita mau kritik orang lain ni. Iyalah, orang banyak cakap kalau kau mau kritik, kau kritiklah diri kau sendiri. Iyalah. Of course we know that. Of course kita pun berwaspada dan kita pun bilang cermin diri juga. Betul. Cuma bila kamu ni selebriti berlaku begini, apalagi kamu memegang orang bilang nama agama ni, dia sangat-sangat disrespectful lah. Betul. Bila berlaku. Kenapa ini ustaz-ustaz semua ni? Belum habis kes Tesla, abang Tesla timbul lagi yang Aduh, abang Tesla punya kes. Aku tak tahulah. Ini content creator lah. Belum lagi keluar lagi kes Kak KM dong sebut tu. Aduh. Apa? Yang mana? Kak KM tu yang dia maki laki dia. Aku tu miso yang Nizal, aku tu miso. Tapi yang aku tahu viral antara tu PU tu, Ibit Liu, Caprice, nak mengam. Tapi yang aku ada yang agak sedih sikit lah. Yang baru-baru ni yang rider tiada license, kena sita apa semua. Kau tahu kita punya netizen ni, aku tak tahu macam mana. Bila orang datang support kasi beli DLC apa, itu pun orang bising juga. Bising juga kan. Lepas tu dong bongkar lagi boleh benda-benda lain kan. Orang buat bagus kau orang buat jahat kau hantar. Siapa yang bantu itu? Kaiser. Kaiser. Ya, influencer juga. And also another sad story yang mungkin sebab kita lambat keluar podcast, banyak yang trending kita miss mau cerita sebenarnya. Kau ingat yang satu family dia meninggal tu? Itu lagi dia tinggal seorang lagi kan. Dua. Tinggal dua. Ada adik dia seorang. Dia Tafiz tu kan. So dia dengan adik dia tinggal, yang lain tu 4 orang adik-beradik dia lain, dengan ibu bapa dia meninggal terus. Sekali dalam kemalangan kereta tu kan. Ya, aduh. Itu lagi lah dia betul-betul dia punya. Tapi kau nampak video tu yang accident tu? Tidak, ada dashboard tu. Saya nampak betul yang sudah remuk tu. Bukan salah salah. Aduh. Betul lah, kadang-kadang aku benar tahu macam mana lah. Inilah betul. Kadang kita berusaha untuk elak, berhati-hati, tapi orang lain mungkin tidak, atau orang lain terlalai sikit melibatkan kita macam itu. Benda macam tu kita tidak boleh elak lah. Tidak boleh elak. Ya. Lagipun ajal ni di tangan Tuhan kan. Dia tidak pernah lambat seminit. Itulah ketentuan kadar. Ya. Betul lah. Cuma aku puji lah dia. Banyak orang help out, banyak orang mengantar dia pergi umrah apa semua. Aku teringat pula kita baik supaya Allah sayang kita. Dan macam kenal dia tu macam Ebit Liu. Ebit Liu habit. Tapi betul lah. Apa pun lah. Tapi yalah, Allah sayang kita semua sebenarnya. Kita yang menengok jangan terasa sendiri, apalagi yang menanggung tu kan. Betul. Sebab yalah, pilihan kau juga, kau mau pilih ke jalan yang mana. Dan bagi yang kes accident ni, kita ucapkan, aku pun dah tahu macam mana dia lalui. Aku tengok masa dia solatkan tuan, dia solatkan lagi, aduh. Dia terus rebah lepas tu dia pingsan dia. Ya, kesiannya, aduh. Tekanan sekali hilang tu. Ya, aku teringat cerita ini berlaku aku rasa dalam 2000 aku sudah 2008 aku rasa. 2011 mungkin 2011 12 bulan gitulah aku sudah kenal kau juga waktu itu. Dia ni, anak dia ni pergi camp di Petronas di KL. Grup sekolah rendah ya. Jadi keluarga dia ni balik pergi raya di Pulau Banggi.
Raya Haji. Oh itu. Kau masih ingat ke tu? Ya, ingat. Capsize, bot tu terbalik. Ini antara dia kawan aku juga sana lah. Tapi ada member masa tu? Ada member tapi dia punya family. Si Faival. Oh. Si Faival yang kita punya kawan dulu masa zaman kita Twitter apa semua. Dia punya family masa capsize tu, I think he lost the mother. I think dia punya adik dia punya husband. Dia lost hampir semua. Bapa dia saya selamat, silap aku lah masa tu. Dan dia sepatutnya ikut masa tu. Dia bilang dia datang besok dia akan follow up. Oh, sepatutnya dia sekali kan. Ya, sebab dia masih ada kerja. Tapi dia tidak ikut masa tu. Tapi berbalik pada cerita yang budak aku bilang yang pergi Petronas, pergi melawat di KL tu. Dia ikut lawatan sekolah. Dia ikut pergi Semenanjung, pergi Petronas punya sains punya tu kan. Lepas tu satu family dia pergi Kudat, pergi Banggi. Capsize satu family bro, gone. Tinggal dia satu orang lagi. Umur dia baru 12 tahun kah, 11 tahun kah? Itu lagi lah parah. Ni saya dah dengar tu. Ya. So ada itu yang viral. Kalau kamu tengok balik, boleh try cek Pulau Banggi, Pulau Banggi bot terbalik ke gitu. Kalau kamu cari di Google, aku rasa masih ada. Mesti ada. Dan itu antara paling tragic jugalah. Dan yang bila dapatan daripada orang-orang semua, bot penumpang tu sudah penuh. Dia melebihi muatan masa tu. Lepas tu life jacket pun dia tidak bekalkan kalau sebab dorang naik bukan bot penumpang Zal. Oh bukan ke? Oh ya, kira bot sapu angkat, lah. Bot sapu yang angkat-angkat barang. Tapi selalu orang bot akan ikut juga bah. Dorang akan ikut juga bila sudah habis penuh, timing sudah dalam timing sudah. Dorang ikut juga dan tidak masalah. Cuma iyalah life jacket mungkin masa tu dia memang overweight sudah. Betul mungkin kan. Ya bawa simin aku dengar masa tu. Aduh. So kalau terberat sini. Cuma 2 kali capsize tu Zal. Oh 2 kali itu. Terbalik begini masih lagi selamat. Dorang dapat naik di belakang tu bot semua. Lepas satu kali lagi dia naik. Masa itu yang banyak orang gone. Padahal bapak si Faival ni dia sudah ikat tali tau. Dia punya anak, dia punya menantu semua. Allah. Satu adik dia belum jumpa sampai sekarang tu. So kita doakan yang terbaik dan Al-Fatihah kepada mereka yang ikut kepercayaan masing-masing lah. Yang aduh Allah aku kalau begitu, kalau setakat rumah terbakar tu jauh lagi dia punya daripada kehilangan yang sebegitu tragik sangatlah begitu. Sangat tragik. So apapun musibah dia punya kita anggap tragik, memang tragik lah. Betul. Ada hari tu atau aku rasa 2 minggu lepas ada kita punya macam influencer tapi dia ni rider drag motor racing kita tu pun pass away. Dia maksud tu try test motor. Dom yang tengah drag juga tu kan? Macam ada satu competition juga. Ya. Dia test masa tu belum mula dia test. Kita panggil dia joki tu. Kali terlanggar pengadang Zal. Puting terbang kan. Sian juga lah. Tapi memang sampai orang tegur kenapa dia punya safety kurang kan. Dia cuma pakai jaket macam biasa, jaket jalan-jalan, pakai helmet. Lepas tu kelajuan tu yang mungkin dia biasa buat bah. Dan itu berdaftar tahu tu program. Memang berdaftar. Cuma mungkin pantauan itu tidak menyeluruh lah mungkin. Cuma memang dia punya safety dia kurang. Setiap kali ada event macam tu kan, safety dia kurang. Memang dia berdaftar dong minta kebenaran. Ya. Tengok macam ada setup apa semua, ada lampu apa semua, macam ada paramedic. Cuma yalah, aku rasa ajal jugalah. Ajal tak kira alamat kan orang bilang. Cuma okey. Bila kau memilih sesuatu kerjaya ataupun benda yang kau mau buat, kau safety first lah. Safety first satu, kedua kau sudah tahu tahap bahaya dia macam mana bah? Betul. Macam contohlah panjat Eiffel Tower lah dan kasih selenggara lah 3 bulan naik di atas lah. Kau sudah tahu berkemungkinan dia punya bahaya macam mana lah. Dan maksud dia kalau macam dari segi askar, kalau dulu orang panggil sign mati lah. Sign mati. Sign mati lah. Kita kasih bahasa di Sabah orang kalau gitu sign mati batu kerja tu, sign mati batu. Ada di Texas dah silap aku. Dia ni kerja dia adalah penyelenggara tower. Pencawang tower. Elektrik, lebih pada elektrik. Semua pencawang jenis lah kan. Semua jenis pencawang lah. Tapi macam itu dah silap aku setahun 2 kali macam tu je kan. Ya, dia buat setahun 2 kali saja, 6 bulan saja. Dia punya gaji gila wabi $36,000. Yang dia beli tampung setahun dia punya perbelanjaan. Ya. So dia panjat mungkin sebab lah kenapa dia begitu. Sedangkan dia punya sekolah pun tak berapa-apa sangat. Tapi sebab kemahiran dia dan tahap bahayanya tu kerja ya.
Sebab kau pajat kita kalau kau terjatuh. Itulah kenapa saya tidak tahu kerja-kerja gitu dulu. Tapi kau ada masalah gayat kah? Kau ada masalah gayat kalau kah? sekarang ya ada. Sekarang kan tapi ada kan? kalau dulu-dulu tiada lah, ya, sapu. panjat pokok kelapa atau terjun pergi sungai tiada. Ya. Jadi kalau dari dulu saya tahu kerja tahun mungkin saya akan pilih kerja yang macam tu. Sebab 36,000 dolar. Setahun 2 kali je saya kerja. Ya. Lepas tu lagi 10 bulan tu apa lagi kita buat? Not being racist lah, tapi banyak yang kerja-kerja begitu di sini semua yang dari Myanmar, dari India. Sebab sain mati, dorang berani sain mati. Orang sini tidak mau kerja macam tu. Yalah, betul. Dorang mau semua ekon, pakai smart. Ya. Walaupun kasut bata. Tapi, no offense lah, but balik pada yang apa tu? Yang abang panda tadi tu kan. Sampai orang ada komplain jugalah. Kenapa? Macam ada something je ni yang aku dah temis ni. Tidak lah, orang cakap bila masa tu orang hentam betul JPJ kan. Tapi bila JPJ respon, dia punya lama tidak perbaharui itu. Kau lama dia. Tapi bilang orang netizen, orang cakap orang pandan butut panda apa tu? Food panda lah kan, apa tu? Rider panda tu kan. Dong punya pendapatan bukan dia sikit-sikit. Kalau kita baru maksudnya dia mampu untuk perbarui lah. Kalau perbarui dia berapalah setahun sekali itu dia bilang, bila ada orang buat calculation dia kan. Bila saya baca macam logik juga kan. Ya. Iyalah. Tapi mungkin di site abang tu kita tidak tahu Aku tengok macam keadaan rumah dia juga, mungkin dia lebih rela beli beras atau membeli untuk keluarga dia ke apa. Tapi bila kau itu penting untuk kerja kau pasti kau akan lagi satu lagi kan? Bukankah kalau kita daftar kan, kita daftar mana-mana kita kerja macam tu, dia tengok kita punya kita punya lesen mandu, kita punya lesen kenderaan kan. Ya itulah. Kenapa terlepas pandang begitu lama? Kan kau daftar dia kesuruh upload apa semua tu kan. Kalau dia siap lah. Ya macam mana. So jadi perbualan lah baik. Kau tahu ni citizen Malaysia ni aku tak tahulah. Ini benda pun dorang you have to dig. Disember ni dia akan dibicarakan lah. Tapi bila abang tu bagi tu pun dia bagi tu, saya dengan rela hati serahkan kenderaan saya, dia bagi tu. Sebab dia sudah tahu betul kan. Dia sudah tahu dia salah, dia serahkan dia, jadi dia cuma laksanakan dia punya tanggungjawab untuk hantar makanan. Dan dalam keadaan panas begitu, baju Foodpanda tu long sleeve, lepas tu kotak dia besar. Takkan dia kasih ampai-ampai dan mesti dia pakai tu baju Foodpanda dengan box Foodpanda. Takkan dia nanti dia mau buat kerja tu balik, takkan dia kasih ampai. Jadi nampak macam petty with a reason lah, macam kau kasihan pula begitu kan. Tapi at the same time dia sebenarnya memang sudah rela. Dan dia bawa kotak tu macam biasa aja buat. Yalah jadi yang viral rakam tu siapa? I don't know. Salah satu yang ditahan sana kah? Mungkin juga mungkin juga yang tengah. Kalau saya yang tengah rakam, saya sudah rakam gitu. Contohnya saya salah satu yang kena cek sana, tapi lepas bos yang antar berada. Kenapa kau rakam saja kan? Iya. Ya kan? Dia jalan je begitu. Mungkin dia pun kena cita juga Zal. Mungkin dia pun tidak motor untuk mengantar sudah. Maybe lah, we don't know. Tapi macam kau cakap tadi, Foodpanda making banyak duit dan sebagainya tapi bagi aku itu di Semenanjung atau di kota-kota besar lah. Ya, kalau macam daerah kita ni jangan. Ya. Teruk dia lah. Susah juga. Kalau tidak semua orang mesti di Foodpanda apa? Ya, betul. Kan? Tapi no offense lah, kita respect setiap apa jenis kerja. Ya, betul. Yang penting kerja, jangan yang biawak hidup punya. Ya, betul. Kan? Yang penting dia bekerja. Ya, yang penting dia bekerja. Bagi aku cukup bagus sudah, dan bukan disrespect to yang rider yang memilih kerja gini. Sebab banyak juga yang orang bilang kerja yang kau arkitek tapi kau kerja yang begini juga. Ada juga, mungkin kita nak faham lah, mungkin dari kita tak tahu apa kisah dorang sebalik dorang. Ya, betul. Mungkin dorang lepas PKP dah ada kerja, something like that kan. Kita ni sekadar baca apa yang kita nampak yang di viral kan. Jadi yang ada otak tu fikirlah, jangan terus-terus sana kau pun cek kau pun komen macam tai je kau komen sana. Walaupun kita janganlah kita terlampau melampau kita. Jangan terlalu taksub. Kita kena dengar dua side tu juga. Site JPJ tu. Yang abang JPJ ni pun kesian. Dia pula kita hentam betul. Dia pun cari makan juga. Bila kalau dia lepaskan, nanti dia pun serba salah ya sebenarnya. Contohnya lah, dia lepaskan lah brother tu kan. Di 100 lagi datang rider. Tiba-tiba di depan dia kemalangan, kita tidak tahu. Nah, yang viral tu tadi kenapa orang tidak sita kereta? Terus dia bilang, kalau dia sita tidak akan berlaku begitu. Kau tengok kan? Contohnya kalau berlaku begitu kan. Betul. Kau tengok banyak dia punya backlash dia. Kemungkinan akan berlaku, Pak.
Jadi, tapi saya rasa lah kalau macam dia cuma expired 1 atau mungkin 1-2 minggu, 1 bulan lah kan, mungkin saya rasa lah Abang JPJ dia akan lepaskan betul. Ya. Tapi ini berapa 6 bulan ke berapa lama kan? Mungkin kalau sebulan gitu 2. Aku rasa Abang JPJ itu dia kamu mesti kasih lepaskan. review lah. Ini kau penting untuk kau cari makan dia bilang. Jadi bagus kau jaga baik-baik. Mungkin gitulah. Paling mungkin kau kasih lepaskan tapi besok kau kena pergi mana-mana jabatan JPJ. Buat untuk tarik balik ini. Begitu ya mungkin paling kerasnya untuk selesai. Ya, kalau pun kau belikan itu diskaun ke apa. Tapi kalau sudah begitu lama macam mana kau mau kasih lepas juga kan. Jadi moral of the story bagi aku mana yang kita boleh buat secara legalnya kita buat lah supaya kita tidak menerima masalah di belakang hari lah. Sama jangan kita lapor cepat kita judge lah satu benda tak. Betul. Ini sudah kau dapat terus kau antam terus tu JPJ. Kalau kau mau jadi judge betul kau masuk pergi lawyer jadi lawyer lah. Paling senang je betul lah. Lepas tu naik jadi hakim lah. Ikut judge. Paling senang jadi orang politik lah. Itu yang dijudge selalu jangan. Kadang kita tak faham juga ni politik ni. Dia sekejap sana, sekejap sini, sekejap itu, sekejap ini. Aku sedih je lah. Sebab aku rasa macam ini macam salah satu dari segi aku tengok KJ punya podcast aku dengar semua tu kan. Macam betul tau semua dia cakap tu semua betul. Jadi kita sudah happy PMX naik kita sebab dia kan kena 13 tahun dalam penjara apa semua. Dia mau buat reformasi, dia mau betul-betul tolak ni jenayah-jenayah yang kan? Ya, jenayah-jenayah. By the way aku tengok tu movie. Aduh, sebenarnya aku sudah tengok sekejap, lepas tu dah dapat sambung kan? Berhenti sebab susah. Kamu tengok sendiri lah. Aku pun dah habis padahal aku habis mau tengok tu. Di Netflix tu kan. Aku rasa iyalah production dia Indonesia punya production. Betul. Tapi macam terlalu curated, terlalu scripted, terlalu macam begitu kan orang bercakap yang terlalu macam alamak. Lepas tu kau bila kau Indonesian punya takkan artis Indonesia kau mau cakap berhabis cakap Melayu kita. Jadi betul. Sangkut macam aku tak dapat kasih feel lah. Saya nanti cari satu masa yang memang tiada sudah benda yang lain baru saya layan lah benda itu. Tengoklah dulu. Netflix mana habis banyak saja kan. Itulah aduh. Oh, by the way, ni bulan keluar baru saja minggu keluar Band of Brothers balik. Dia kasih balik ulang tayang balik di Netflix sama The Pacific. Wow, The Pacific. Ini dua series yang aku rasa aku layan. Aku sudah layan banyak kali. Aku rasa lebih dari 10 kali daripada zaman dia keluar. Bila dia zaman DVD lagi Johan bawa balik sini yang satu, kau tahu yang satu macam dalam tin tu kan, dalam tin tu. Dalam tu ada DVD semua yang bersusun tu kan. Dan aku layan, aku rasa berapa kali soal layan. Lepas tu keluar di Netflix dulu aku pernah layan. Sekarang aku macam mau layan lagi balik tau. Sekali lagi. Ya. Aku yang tahu aku suka yang war punya biografi punya movie. So mungkin aku layan lah, tengok macam mana. Beberapa series sebenarnya aku mau cuba try layan ni. Aku habis dulu Spy Ops. Kalau kamu berminat tentang bagaimana apa yang berlaku di Kabul dan juga apa yang berlaku di Munich last time, macam mana dorang masa zaman KGB dan sebagainya, ada dalam tu Netflix. Bagi aku tu sangat padu lah. Macam boleh dilayan ni. Pasal yang Najib punya case pun ada. Itu kau belajar banyak pasal 1MDB. Itu pun ada juga. Ada masukkan sekali ya. Ada, tapi bukan di Spy Ops tapi ada money game or money something lah. Something yang corruption punya lah di seluruh dunia. Termasuk juga cerita kita 1MDB ni. Sedih lah. Famous lah 1MDB. Salah satu yang dapat Mana sudah si siapa tu? Cakap sudah mati kan Jello tu. Jello mati meh? Dah lah. Tak tahu aku. I don't think so. Jolo tu Jennifer Lopez. Jadi from the block. But guys, thank you so much bersama-sama dengan kami. Thank you. Di season 13 ni kita berharap adanya Faizal, kita dapat berikan konten yang terbaik lagi. Kita cuba jadikan konten ni bersahaja, santai, tapi dalam masa yang sama kita cuba untuk sentiasa konsisten dengan konten kita dan juga dapat sampai supaya kamu terhibur lah juga di sana, dapat membuka minda, bershare sama kami. Kalau kamu dengar di podcast, please share us from Spotify. Kamu boleh terus share di Instagram dan tag kami di mana-mana juga sosial kami. Dan sampai di sini saja. Of course penaja kami adalah M3N, tenaga gaya dan keyakinan. M3N dapat memberikan anda tenaga
ekstra sepanjang hari, membantu meningkatkan kualiti tidur dengan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. MTN ini hanya RM85 sebotol sahaja. Dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian dengan menggunakan kod Kinabalu semasa check out di website dan juga di WhatsApp. Layari di laman web juga mereka dan juga mereka tengok tu. Okey, kamu boleh layari laman web mereka di www.mylaster.com.my untuk membeli ya. Dan juga boleh ikuti mereka di FB ataupun di IG @m3n.kuasa dan order melalui WhatsApp 017-512-3401. Alright guys, sampai di sini je. Kita jumpa di episod yang seterusnya. Saya Ricardo dan saya Faizal. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Ciao, 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 Bella, ciao. Hi, I'm Raja Razi from OK Let's Go, Singapore. You are listening to the number one podcast in Sabah, Kinabalu Podcast.